Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya kasihi Raisul Majlis Al-Muhtaram, pengacara majlis, yang berusaha Tuan Imam, yang saya kasihi, yang berhormat, yang saya kasihi ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, sidang hadirin dikasihi dan dirahmati Allah. Tuan-tuan, ada 3 perkara penting. Pertama disebut sebagai Khaliq. Apakah Khaliq? Khaliq ialah pencipta. Siapakah yang menciptakan kita? Itu Allah. Kalimah Allah ini disebut di zaman Nabi Adam AS sampailah kepada zaman kita. Bukan saja zaman Nabi Adam, sebelum daripada Nabi Adam, apabila wujudnya akan malaikat dan juga Iblis. Iblis juga menyebut Allah sebagai Tuhan dan dia guru kepada malaikat. Hebatnya. Bila sebut Allah disebut Khaliq. Bila sebut Khaliq, ada satu lagi namanya makhluk. Makhluk tu apa? Kita. Makhluk yakni orang yang dicipta. Khaliq pencipta. Makhluk kita dicipta, iaitu manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini semua disebut makhluk. Bila sebut makhluk, maka dia akan binasa. Sampai satu masa mesti mati, mesti hancur bila kata makhluk. Termasuk dengan manusia. Manusia ni makhluk. Umru ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku sittin wa sab'in, 60-70. Umur kita ni, umat Nabi Muhammad 60-70. Siapa yang lebih daripada 70, itu Tuhan bagi subsidi kat kita lah. Kira kita ni 60-70 ya. Kalau 40 tu mungkin ada lagi 20 tahun. Siapa yang 60 tu, dekat-dekat lah tu kan. Maksud dia, kalau dulu kita umur 40, kita solat tuan-tuan, kita baca Fatihah aja. Jarang kita baca surah. Sekarang dah 50. Tuan-tuan, kita kena solat, baca Fatihah, kemudian bacalah surah. Kan? Baca surah Qul huwallahu pun tak apalah. Kan? Ni kadang-kadang kita duduk macam tu je. Dah umur 50 dah. Ada yang umur 60, dulu Quran jarang baca. Kalau 60 tuan-tuan, sehari satu muka kena baca. Sebab apa? Sebab kita dah sampai penghujung dia. Makhluk akan hancur. Bila sebut makhluk, mesti makan mati. Tak ada apa yang kita akan bawa, melainkan apa? Melainkan amal soleh. Tadi bila ustaz pengurusi kita nak mulakan majlis dengan istighfar, bagus tuan-tuan, dengan selawat. Kerana apa? Kerana Allah sebut dalam suratul Maidah ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan kamu. Maksudnya kita kena selalu tuan-tuan minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ataupun malah sangat astaghfirullahalazim, kan? Malah sangat astaghfirullahalazim, ampun dosaku, minta ampun dosa. Sebab apa? Sebab Allah suruh bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bila dah Allah ampun, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Allah sedia kepada kita syurga yang seluas langit dan bumi. Syarat dia Allah ampun dosa kita. Makhluk ni akan binasa. Bila kata binasa, sebelum kita binasa tuan-tuan, harap-harap Tuhan ampun dosa kita. Allah sedia syurga. Sebab tu para sahabat bila pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, apa yang aku nak minta? Nabi tak kata minta kereta besar, minta kenderaan yang baik, rumah besar, isteri cantik.
Minta, Nabi kata tak. Nabi kata apa? Minta syurga. Tuan-tuan minta apa? Ya Allah, bini seorang lagi ya Allah. Itu masalah. Saya duk bawa orang pergi umrah, tuan-tuan, naik Jabal Rahmah kan. Kadang-kadang pergi wukuf padang Arafah. Saya suruh dia orang doa. Orang lelaki ni doa, tuan-tuan, cukup hebat, tapi semua tak bunyi. Allahumma mula lah. Orang perempuan jujur, tuan-tuan. Saya pegang mikrofon, makcik doa, dia akan doa, ya Allah, ampunlah dosaku, ya Allah, ampun dosa suamiku. Orang perempuan cukup jujur. Kadang-kadang bawa mikrofon, makcik doa, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah, ya Allah, senyap. Orang lelaki ni orang jujur dah, tuan-tuan. Orang perempuan jujur, dia doa sungguh. Kadang-kadang saya kata, makcik, doa makcik, siapa yang melahirkan kita? Dia akan sebut, ya Allah, ampunlah dosa ibu dan ayahku. Dia akan sebab dia pernah melahirkan anak. Tuan-tuan, minta ampun dosa. Sebab tu saya duk bawa orang pergi umrah, tuan-tuan. Pertama kali tengok Kaabah, tuan-tuan tahu saya kata apa? Saya akan suruh dia orang duduk jamaah. Senang, tuan-tuan, bawa orang kan. Kalau dia orang kadang-kadang bila bawa jamaah ni, orang selalu pergi banyak kali, susah, tuan-tuan. Kita ceramah di depan, dia ceramah di belakang, susah, tuan-tuan. Baik yang tak pernah pergi senang. Saya kata, mana yang tak pernah pergi? Semua angkat tangan, senang. Sebab bila saya jalan-jalan, tuan-tuan, lubang, terjun, semua dia terjun, tuan-tuan. Sebab dia orang tak pernah pergi. Saya kata mustajab ni doa, dia doa. Bila saya bawa orang tak pernah pergi, tengok Kaabah 20 pahala. Jamaah duduk, dia orang akan duduk. Tak kira dia orang datuk ke, Tan Sri ke, bila pergi dengan saya kata nak pergi dengan saya, ikut saya. Ikut cakap saya. Kalau tuan-tuan nak pergi sendiri, tak payah pergi dengan saya, pergi sendiri. Beli tiket sendiri, hotel sendiri, senang. Ni pergi dengan saya, ikut saya. Dia orang tak ikut, saya hantam, tuan-tuan, saya tak kira. Atas bas tu kan, saya hantam lah. Kan, kalau dia orang marah saya suruh bas berhenti, turun. Mesti dia orang takut kan. Jadi bila tengok depan Kaabah tu, saya kata, jamaah, tengok Kaabah 20 pahala. Tengok Kaabah lah. Angkat kepala, tengok. Bila tengok, saya main perasaan, ya Allah, kalau nak ikut kami sihat, kami tak sihat, ya Allah. Dengan sihat ini, ya Allah, dan sakit ini, ampun dosa kami. Ada orang, tuan-tuan, dia sakit, dia dapat datang Mekah, menangis dia. Pasti menangis. Dia sakit, tuan-tuan, Allah pilih. Masa tu, tuan-tuan, tengok Kaabah, apa dia nak minta? Ya Allah, menangis. Nabi kata, ya beku, menangislah. Fa in lam tabku fatabaku, tak boleh paksa. Air mata yang mengalir secara paksa padam api neraka kita. Saya tak boleh padam api neraka, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh padam sendiri. Macam mana? Duduk depan Kaabah, angkat tangan, ya Allah, air mata mengalir, ampun dosa kita, padam api neraka. Saya akan main perasaan, ya Allah, kalau nak ikut ada duit, kami tak ada duit, ya Allah, tapi kami kumpul, ya Allah, datang depan Kaabah ni, ampun dosa kami. Ada orang simpan bertahun-tahun, tuan-tuan, nak dapat pergi bukan senang. Akhirnya duduk depan Kaabah, dia orang menangis, ya Allah, kalau nak ikut, ya Allah, kami lapang, kami tak lapang, ya Allah, tapi engkau lapangkan hari ini depan Kaabah, ampun dosa kami. Ramai menangis. Bila ramai menangis, saya akan main perasaan. Ibu dan ayah, abang dan kakak, depan Kaabah ni kita minta ampun dosa. Sekarang minta dunia. Saya kata, alah, minta dunia. Minta dunia, dia minta macam-macam. Ya Allah, bel paya, ya Allah, bel paya pada. Tapi rupanya, tuan-tuan, bila minta, Tuhan bagi. Tuhan bagi, bang, bagi depan Kaabah. Ada kawan saya tu, dia minta apa, tuan-tuan? Dia minta nak beli tanah. Nak beli tanah. Balik-balik dapat beli tanah. Bukan saja dapat beli tanah, atas tanah tu ada pokok gaharu. Kaya tak? Dia, tuan-tuan, kaya. Saya tengok-tengok, loh, ada pokok gaharu. Abang tahu tak pokok apa ni? Tak tahu, Ustaz. Saya beli lah. Saya kata, abang ni pokok gaharu. Yo kau, abang tahu tak kulit dia ni, kalau betul-betul dia jadi macam apa, gaharu tu, harga dia sekilo 25,000. Terus dia, kaya saya kaya. Saya kata, abang minta apa? Saya minta nak beli tanah, Ustaz. Tuhan bagi, tuan-tuan, duit, alhamdulillah. Bukan saya dapat tanah, dapat pokok sekali. Ni minta, tuan-tuan. Sebab tu minta, tuan-tuan, keampunan Allah dulu. Kita banyak, ada orang pergi dengan saya kan, tak ada anak, 7 tahun 8 tahun, Ustaz tak ada anak, nak pergi Mekah, doa. Tuan-tuan tahu saya doa apa? Bukan saya doa, ya Allah bagi dia anak.
Tak, saya doa apa? Ya Allah, abang ikut. Dia ikut. Ya Allah, ampun dosaku ya Allah. Saya ambil perasaan dia. Mungkin masa hidup kita ada buat dosa bang. Allah tutupkan rezeki kita. Di antara rezeki bukan duit. Rezeki anak. Tuan-tuan dulu kahwin dulu kan. Anak tak ada. Bosor mata tak cukup. Dapat anak cukup. Kan? Dapat anak 2 boleh beli kereta. Dapat anak 3 Camry. Dapat anak 4 BMW. Betul tak? Sebab apa? Rezeki. Anak tu rezeki. Bukan saja duit. Bukan saja wang, tetapi kesihatan, rezeki. Banyak orang tak bersyukur tuan-tuan. Ni saya kata, abang minta dekat Allah. Allah ampun dosa kita dulu. Saya kata, abang bila minta ampun dosa menangis bang. Dia pun menangis, ya Allah ampun dosaku. Abang, cuba tengok ni isteri ni. Kak, pegang tangan suami. Ya Allah ampun dosaku, dosa suamiku. Kak, cium tangan abang. Cuba tengok mata abang. Ya Allah, jika sekiranya aku ada dosa dengan suamiku, ya Allah ampunlah dosa suamiku ya Allah. Kan? Jadi pakak menangis tu kan, baru saya kata, abang kak doa minta dapat anak. Dia pun doa, ya Allah anak ya Allah. Lelaki pun tak apa, perempuan pun tak apa, jangan LGBT sudah ya Allah. Kan, lelaki tak apa, perempuan tak apa. Doa ni tuan-tuan, tahun lepas bulan 3 saya pergi bulan Januari baru ni. Tengah duduk depan Kaabah tu, suami dia telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz dekat mana ni? Depan Kaabah. Ustaz, ni nak bagi tahu berita baik. Saya kata kenapa? 8 tahun tak dapat anak, isteri saya mengandung. Ni nak duduk nak bersalin dah ni. Saya kata, oh nak bersalin baru nak bagi tahu. Masa mengandung senyap. Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Saya kata, abang mungkin ada dosa dengan Allah. Allah ampun dosa, Allah bagi rezeki kepada abang. Betul Ustaz. Saya bukan hanya dosa dengan Tuhan, saya ada dosa dengan mak saya. Dia kata, saya balik Mekah, saya minta maaf dekat mak. Mungkin Allah ampun dosa dengan mak saya ampun dosa. Allah murahkan rezeki dapat anak. Sebab tu tuan-tuan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah. Allah sediakan syurga. Uiddat lil muttaqin, disediakan kepada orang yang bertakwa. Apa maksud takwa? Takwa tu imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh apa Allah larang. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Kan kita dah dengarkan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadi kan tuan-tuan sembahyang Jumaat. Tuan-tuan dengar tak? Dengar apa lena? Dengar khutbah wajib, khatib sebut ittaqullah menjadi rukun. Kalau tak sebut ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, bertakwalah kamu kepada Allah dan jangan kamu mati kecuali sebagai seorang Islam. Kalau tak sebut tuan-tuan, tak sah khutbah tu. Kena sebut, menunjukkan bahawa takwa ni penting. Kata Imam Sayyidina Ali, takwa tu apa? Takwa tu ada 4. Pertama apa? Al-khawfu bil jalil. Orang yang bertakwa ni tuan-tuan, yang Allah sedia syurga ni, al-khawfu bil jalil. Mereka tidak takut kecuali Allah. Kita ni makhluk, ni khalik, makhluk, tapi kita takut dengan apa? Manusia. Betul tak? Harap manusia. Allah, susahlah ustaz, duk susah tu. Sedangkan yang bagi rezeki siapa? Allah. Tuan-tuan datang hari ni kerana tuan-tuan ke kerana Allah? Saya sihat saya datang, bukan kerana tuan-tuan. Allah buka hati tuan-tuan datang. Kalau nak ikut tuan-tuan tak nak datang, betul tak? Ustaz Abdullah Khairi, meluat aku tengok dia tu. Allah pilih tuan-tuan datang, gerak hati ni, gerak. Tuan-tuan duduk, kalau nak ikut tuan-tuan nak duduk tak? Malas nak duduk, dengan panas nak mampu. Dengan dia panas. Tuan-tuan duduk apa panas-panas kan? Kalau nak balik nak balik. Tapi tuan-tuan duduk. Kerana apa tuan-tuan duduk? Kerana Allah. Allah izin tuan-tuan. Tuan-tuan datang-datang singgah, ada ceramah apa ramai-ramai ni? Pergi lah tengok. Duduk. Nak keluar takut. Sebab ustaz dah tengok. Duduk biar. Bukan kerana tuan-tuan, kerana Allah. Allah buka pintu hati tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ni, kata Imam Sayyidina Ali kata apa? Al-khawfu bil jali, meletakkan Allah. Ini orang yang bertakwa. Sebab tu khatib disebut tiap-tiap minggu, ittaqullah. Ataupun dia baca apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Tu semua tu ayat cerita ittaqullah. Menunjukkan penting takwa. Sebab apa? Makhluk nak hubung dengan Allah, dia ada takwa. Ni takwa tu apa? Kamu letak tidak takut kecuali Allah.
Macam apa? Saya pernah sebut tuan-tuan. Tuan-tuan pernah dengar tak nama dia Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni tuan-tuan ialah anak angkat Nabi SAW. Cuba tuan-tuan tengok hidup dia macam mana. Dia tuan-tuan anak Raja Parsi. Anak Raja Parsi, Zaid bin Harisah ni, yang mati dalam peperangan Mu'tah. Mayat dia ada di Jordan. Kalau tuan-tuan pergi Jordan, ada peperangan, dia mati di sana, syahid tuan-tuan. Ketika dia perang, dia pegang senjata, bendera. Datang musuh, cantas, dia pegang belah kiri. Datang belah kiri, cantas, dia pegang dengan sisa tangan. Datang musuh, rodak, masukkan ni pedang daripada belakang, tembus, tak jatuh lagi. Datang musuh, cantas kepala dia, baru jatuh. Ni nama dia Zaid bin Harisah. Tuan-tuan tengok macam mana hubungan dia dengan Allah. Ketika dia tuan-tuan duduk di Parsi, anak raja, dengar kabar selalu ni ada orang duk colek anak. Lalu Harisah ni, bapa Zaid, dia bagi tahu dekat bini dia, jaga anak kita ni, takut nanti kena colek. Rupanya mak dia ni bawa pergi kat pasar, terleka, tiba-tiba dicolek Zaid. Dibawa daripada satu negara ke satu negara sampai ke Mekah. Bila sampai di Mekah, dijual sebagai hamba abdi, budak-budak. Bila dijual, dibeli oleh Khadijah binti Khuwailid. Siapa tu Khadijah tu? Siapa tu? Isteri Nabi SAW. Yang tak tahu pula Khadijah mana tu? Khadijah tu isteri Nabi SAW. Nabi tuan-tuan, dia kahwin dengan Khadijah. Khadijah ketika masih hidup, dia tak pernah kahwin. Setia pada Khadijah, setia pada yang satu. Kan kita kan, ni bini tua ni tak mati, nak kahwin dah. Ni tak kahwin tuan-tuan. Khadijah dua ada, dia tak kahwin. Bila Khadijah mati, baru dia kahwin. Setia pada Khadijah. Sebab apa? Servis Khadijah cukup baik. Walaupun Khadijah masa kahwin umur 40, Nabi 25, tapi Khadijah servis, Masya Allah. Jangan tanya tuan-tuan, bila sebut servis nampak sek. Bukan sek. Servis ni macam-macam. Baca no, servis ni macam-macam. Kadang balik kerja, siapa yang layan kita? Kadang anak buka pintu. Abang, ayah balik. Mari tengok bapakmu. Kadang panggil bapak tak apa juga kan. Kadang panggil makmu. Kita kadang makmu, bapakmu. Kadang mak hang, pak hang. Alah, kadang tok hang lagi tok tuan. Ni servis bagus. Bila balik dicerita dalam riwayat, Khadijah akan buka pintu. Bang, dia tak panggil bang, ya Rasulullah. Sebab Nabi terima wahyu umur 40. Sebelum tu dia sebut abang lah. Tapi bila dah terima wahyu, disebut Rasulullah. Sebab panggilan Rasulullah ni lebih tinggi daripada segala panggilan. Kan? Bila balik, dia sebut apa? Abang, masuk bang. Tu servis. Servis. Kita balik macam mana? Ni balik ni. Bini tak main, bini tak datang. Agak-agak dia sambut tak? Tuan-tuan balik tak lagi, habis ceramah pukul 10 tuan-tuan. Tuan-tuan balik pukul 11, ada makan. Tuan-tuan jangan balik, ada makan tuan-tuan. Balik makan-makan pukul 11, bini tak datang. Ketuk pintu, agak bini buka tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bini bukan buka pintu, buka tingkap. Ingat nak tidur masjid, dia kata aku hancur. Dia kata ingat nak tidur masjid. Tak, Ustaz Abdullah Khairi ceramah panjang, aku jadi bahan tuan-tuan. Semua guna Ustaz Abdullah Khairi. Ini nak bagi habis awal lah, jangan bagi habis pukul 9, pukul 10, 9.30 sudah lah. Boleh ya tuan-tuan sebab ada makan tuan-tuan, rugi tuan-tuan. Sejuk tuan-tuan, sejuk. No, servis. Ni balik buka pintu. Bang, masuk bang. Dia bagi air minuman kepada Nabi. Kita isteri kita macam mana? Assalamualaikum. Buka pintu. Ada? Air dah ada. Air. Ambil peti air. Kita mau pergi buka, haram jadahnya bini. Servis. Bang, servis bagus. Cuba tengok kita pergi dekat hotel. Macam mana servis? Waiter, waitress letak tu. Cik, have a seat. Kita belum duduk, dia tolak bangku. Agak-agak rumah kita macam tu tak? Have a seat bang, nak duduk dia tarik bangku. Have a seat. Cuba bini kita jadi pelayan hotel macam mana? Duduk. Makan. Pakai lari semua, tak pergi hotel. Cuba tengok pelayan hotel. Have a seat. Kita duduk, dia tolak bangku. Anything you want to drink? Saya ingatlah orang umrah saya pergi kan, naik kapal terbang.
Anything you want to drink, tea or coffee. Orang Kedah, teh o. Teh o. Saya duduk sebelah, pakcik, bukan teh o, tea. Ayah mana tahu dia kata. Teh o, tuan-tuan. Ni tengok, have the drink. Ni letak cawan. Bunyi pun tidak. Cerita. You want to add sugar? Nak tambah gula tak? Kita bini kita. Nah. Kita gula tak? Gula apa? Beli pun tak. Pakai tak minum lah tuan-tuan. Servis. Isteri bukan cantik. Isteri bukan badan cutting cantik. Servis. Kalau kata hitam tuan-tuan, Allahu Akbar, bukan kerana hitam, bukan kerana putih. Servis bagus, kita akan kekal sampai mati, betul tak? Orang lelaki bukan pilih kepada cantik. Dah kahwin 20 tahun bukan cantik dah. Dia servis. Servis bagus tuan-tuan, kekal sampai mati. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan kahwin kan, cuma servis bagus. Masuk dah balik. Yang ada minum tak? Dah sedia dah bang. Duduk. Kita pun duduk, dia cedok nasi makan. Sambil makan tuan-tuan ingat tu, kalau bini mati esok siapa nak cedok nasi dengan aku? Betul tak? Tuan-tuan akan rasa tak? Ataupun tuan-tuan rasa? Bila nak mati orang tua ni. Servis bang. Servis bagus kak, kekal sampai mati. Ni banyak tuan-tuan, dia tu tipu saya ni, banyak masalah keluarga. Ni ustaz ni, suami saya ni kahwin lain, ni dengan perempuan lain. Saya kata, kak, servis macam mana? Saya servis bagus dah ustaz. Saya bagus macam mana? Tengok servis kita. Khadijah balik tuan-tuan bang, sebelum minta air bagi dah. Minum ni, Nabi minum ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Nabi syukur. Allah, Khadijah seronok dah. Cuba tengok kalau Nabi balik tuan-tuan, muka muram ni, muka muram. Sebab dibuang najis atas kepala Nabi, Khadijah tetap muram. Khadijah tuan-tuan tunggu Nabi. Nabi balik daripada Jabal Nur dalam keadaan ketar ni, ketar, menggigil ni. Khadijah sambut, kenapa bang menggigil? Aku didatangi oleh satu lembaga yang sangat dahsyat, sayapnya banyak, aku dipeluk. Iqra, dia sebut, ana ma biqari, aku tak boleh baca, dia kata. Khadijah kata apa? Abang masuk tidur. Kalau bini kita macam mana? Sini bukit mana paling tinggi? Bukit apa? Bukit hantu, bukit hantu. Abang balik pada bukit hantu, tak Allah, lembaga apa peluk. Dia kata apa? Ni kena rasuk hantu apa ni? Tengok Khadijah kata, bang tidur bang, zammiluni, selimutkan aku. Khadijah tidur. Bang, esok kita pergi jumpa Waraqah bin Naufal, bapa saudaraku. Kita tanya dia, tengok isteri servis. Servis bang. Sebab tu kak nak tahan dengan suami ni hebat. Servis kak. Ni suami pun sama. Suami ni tuan-tuan nak jadi hebat, jadi pendengar yang baik. Tak ada pendengar yang baik. Kita suami orang lelaki ni susah nak dengar. Isteri kita bila cakap dengar dia tuan-tuan. Nabi bila Khadijah cakap dia dengar. Kita orang lelaki cukup susah. Betul tak? Susah dengar tuan-tuan. Isteri cakap dengar. Tengok. Apa dia? Apa? Yang tu bengang tuan-tuan. Dengar. Ya. Ada apa? Abang faham. Haram tak faham pun. Tapi dengar, dia dengar, appreciate. Sebab orang perempuan ni dia akan cakap banyak. Bila cakap dengar aja. Ya. Abang faham. Boleh abang bantu. Itulah psikologi. Psikologi tuan-tuan, bila orang cakap dengar aja. Saya kaunselor. Orang cakap, ni ustaz ni saya ada masalah ni. Apa ni, saya bergaduh dengan suami saya. Saya dengar aja. Ya. Ni macam mana saya nak buat ustaz? Saya dengar aja. Ya. Ni saya dah bergaduh dah ustaz ni. Ya. Last sekali tuan-tuan, dah 20 minit saya duk ya. Dia tak tahu nak buat apa. Saya kena baik balik dengan suami saya kak? Saya pun ya. Dia selesai sendiri. Kaunselor bukan menyelesaikan masalah. Dia pendengar yang baik. Suami yang hebat pendengar. Bang, dengar bang. Isteri cakap dengar. Anak, ni ayah macam mana nak buat soalan ni? Dengar dulu ya. Macam mana? Adik tengok tu. Ya. Ini tak ada dengar ni. Tanya mak. Belum pegang ni tanya mak. Apa salahnya? Ya. Ayah ni SPM pun tak lulus ni. Kan? CJ pun beli. Ambil pergi tanya mak kamu, aku pun tak tahu.
Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, dengar tuan-tuan selesai masalah. Orang lelaki hebat tuan-tuan, kita tak dengar. Nabi dengar, umat dia cerita, dengar. Bila dengar tuan-tuan, dia menyelesaikan masalah ummah. Sebab tu tuan-tuan, Khadijah tuan-tuan, ketika mana sebis yang baik tuan-tuan, umurnya 40, umur 55 Nabi terima wahyu. Ketika Khadijah meninggal tuan-tuan, Nabi cukup sedih tuan-tuan, sedih sungguh, sebab kehilangan seorang isteri. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ketika tuan-tuan Nabi SAW ni hebat tak hebat, dia ketika Nabi terima wahyu, Nabi ambil seorang anak dan angkat nama Zaid. Kan sebut Zaid tadi, Zaid bin Harisah. Zaid dia ambil, Nabi sayang sungguh dekat Zaid. Nabi namakan, sebab tak tahu bapak dia nama Harisah, Nabi namakan Zaid bin Muhammad. Turun ayat tuan-tuan, celah. Tak boleh nama tuan-tuan anak angkat kepada bapa angkat. Tuan-tuan jangan tuan-tuan. Kalau nak bagi nama juga boleh, dengan syarat bagi nama kita. Nama Ammar anak kita, Ammar Abdullah Khairi bin bapa dia. Jangan bapa kita, jangan kita. Boh nama dua, Ammar Abdullah Khairi bin bapa dia, Rahim ke Yusuf ke apa. Jangan pula Ammar bin Abdullah Khairi, tak boleh. Tak boleh bapa angkat. Tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan disayang sungguh Zaid bin Harisah, sehingga disebut di depan Kaabah, jika sekiranya tuan-tuan nak tahu, inilah anak aku Zaid bin Muhammad. Nabi pernah sebut tuan-tuan, sayang sungguh tuan-tuan. Zaid ni bila dia hidup dengan Nabi tuan-tuan, dia hidup dengan bawah kondisi Nabi. Sayang Nabi, sayang sungguh. Sayang sungguh tuan-tuan. Sayang dia melipat kali ganda. Sayang Nabi ni beza tuan-tuan. Orang yang pernah duduk dengan Nabi, dia takkan berpisah. Macam tuan-tuan lah, bila duduk dalam Islam, pegang sungguh, duduk dengan Nabi, tak carilah yang lain, tetap dengan Nabi. Ni dia duduk, hidup dengan Nabi. Dia tengok macam mana Nabi hidup, Al-Amin tuan-tuan, dengan servisnya, dengan cakapnya. Sebab tu ingat, bila sebut Khalik, dia ada makhluk. Makhluk dengan Khalik, dia ada penghubung, namanya akhlak. Ni nak cerita satu ni, banyak cerita tapi dia tampung kan. Khalik pencipta, makhluk yang dicipta. Nak hubung makhluk dengan Khalik, dia ada akhlak. Akhlak inilah akhlak Nabi. Akhlak Nabi macam mana? Dia tengok tuan-tuan akhlak Nabi yang Masya Allah, jadi sayang kepada Nabi. Cara cakap Nabi SAW, ketika mana tuan-tuan Zaid ni dah agak besar sikit, bapak ni nama Harisah ni mengembara daripada satu tempat ke satu tempat cari anak dia. Siapa tak sayang anak tuan-tuan? Akhirnya sampai tuan-tuan di Mekah, dengar berita Zaid ada di situ. Dia pun tanyalah, tuan-tuan kenal tak ada seorang budak ni dah remaja dah, nama Zaid? Dia berkata ada. Siapa yang jaga dia? Dia dijaga oleh seorang yang cukup amanah, disebut Al-Amin, nama Muhammad. Pergi rumah dia kat situ. Zaid Harisah ni dengan seorang adik dia, maksud dia paman, bapa saudara Zaid. Pergilah sampai Nabi ada. Wahai saudara, tidakkah saudara nama Muhammad yang digelar Al-Amin? Ya saya datang daripada jauh, daripada Persi. Saya nak tanya, apakah saudara wahai Muhammad bela ada seorang budak dah dewasa nama Zaid? Ya, itu anak angkat saya. Saya ialah Harisah bapa dia. Boleh tak saya nak tengok dia? Kenapa? Nabi kata, sebenarnya dah lama rindu saya nak ambil balik, nak tebus anak ni, nak bawa balik. Lalu Nabi panggil, wahai Zaid, ta'al hina. Zaid pun datang. Wahai Zaid, ada dua orang nak jumpa kamu. Kamu kenal tak dua ni? Zaid tengok-tengok, kenal ya Rasulullah. Yang ini bapa saudaraku, ini ayahku. Lalu Nabi kata, wahai Zaid, bapa saudara kamu dan ayah kamu ni datang nak ambil kamu, bawa balik ke Parsi. Apa pandangan kamu? Zaid termenung. Kalau kita macam mana? Bapa angkat mak, kan ni ayah angkat kaya pula, anak raja. Tuan-tuan nak macam mana? Ini Nabi Muhammad biasa ya, ini anak raja. Tapi bila dia kenal tuan-tuan dengan Nabi, Nabi jamin syurga. Nabi bukan jamin harta benda, syurga. Bila jamin syurga tuan-tuan, apa yang Zaid kata apa? Ya Rasulullah, jika Allah beri kepada aku 10 orang bapa untuk aku tinggal kamu ya Rasulullah, tidak sama sekali. Sebab apa? Sayang, cinta. Bila dah cinta sayang, mereka tak akan berpisah tuan-tuan. Itu sebab apa? Akhlak Nabi SAW. Zaid tuan-tuan, akhirnya tuan-tuan menjadi anak angkat Nabi SAW. Dan Zaid tuan-tuan mati dalam peperangan Mu'tah. Zaid kahwin dengan Asma binti Abu Bakar.
Asma ketika hijrah Nabi, Asma lah bawa makanan kepada Nabi. Ni, bawa makanan ke Jabal Sur. Jabal Sur, Sur. Jebut bonggol unta. Ni, Asma tuan-tuan mengandung 9 bulan. Ketika Nabi hijrah, rupa-rupanya puak-puak Yahudi di Mekah, di Madinah tuan-tuan, mereka sihir orang Muhajirin. Mereka sihir macam mana? Muhajirin datang ke Madinah, mereka tak akan dapat melahirkan zuriat. Mereka sihir. Orang Yahudi tuan-tuan hebat dengan sihir mereka. Rupa-rupanya tuan-tuan, la yaduru wa la yanfa'u. Dia tidak memberi manfaat mudarat semua yang mereka buat kecuali dengan izin Allah. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Zaid bin Harisah kahwin dengan Asma. Asma hijrah tuan-tuan. Asma melahirkan anak namanya Usamah bin Zaid. Tuan-tuan tahu tak Usamah siapa? Usamah lah yang menjadi ketua bala tentera ketika pimpinan kerajaan Islam di bawah Saidina Abu Bakar radhiyallahu an. Usamah bin Zaid. Hebatnya tuan-tuan. Sebab tu saya nak bagi tahu ini, bila sebut makhluk, dia ada khalik, dia ada akhlak. Bila sebut akhlak, dia ada dua. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ni tuan-tuan nampak tak? Walaupun saya cerita mau pergi sana, sebenarnya ada nak sampai ni. Dia ada khalik, Tuhan. Bila sebut khalik tu, dia melibatkan tentang akidah. Bila sebut tentang khalik, dia melibatkan tentang tauhid. Akidah, tauhid. Bila sebut tauhid, dia menyebabkan tentang iman. Ni. Bila sebut tentang iman, apa? Iqralu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Bila sebut iman, dia iqra bil lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebut betul-betul kalimah syahadatain ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Banyak kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia kalimah la nafi yang diisbatkan ilaha. Sebut elok, asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu an la ilaha illallah. Banyak kita kan buat zikir tahlil, afdhalul zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Tidak, la ilaha illallah. Pak Imam mula lah, kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 20 Pak Imam bubuh gear, Allah. Apa maksud dia? Dah 20 dah, Pak Imam kata, angkat dah 20 dah. Kita pun jadi cepat, la ilallah, la ilallah, la ilallah. 40 Pak Imam, Allah. Apa maksud dia? Ayam masak ros, angkat. Dah 40 dah ni, kita pun jadi cepat, la ilallah, la ilallah. Lah kali 60, Allah. Bunyi macam mana? Tak betul bang. Sebut elok-elok, la ilaha illallah. Ni kalimah ni syahadatain, la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tu sebab tu kita bila sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita Imam Syafi'i kawasan Nusantara semua Imam Syafi'i. Tuan-tuan mengaji luar negara, datang duduk Malaysia mesti Imam Syafi'i. Jangan bawa imam yang lain sebab takut jadi berbalah. Walaupun tuan-tuan pakar 4 mazhab, jangan tuan-tuan datang-datang Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua tak pandai mazhab, betul tak? Raikan mazhab yang ada di Nusantara. Jangan tuan-tuan tak basmalah menyebabkan orang jadi Allah pening lah, tak baca bismillah pula. Ataupun dia baca maliki yaumiddin, tak panjang pula, pening. Jangan tuan-tuan, raikan mazhab yang ada. Tuan-tuan tengok ulama-ulama besar-besar, mereka akan sebut mazhab mereka selepas laqab, gelaran. Contohnya Abdullah Khairi bin Haji Harun Al-Lubu-Maryami Al-Syafi'i. Mereka takkan kata As-Salafi ataupun Al-Wahabi. Tak ada. Semua akan sebut mazhab mereka. Mereka akan sebut. Sebab apa? Mereka meraih. Bila datang sini mereka raih. Asia Tenggara, kita apa? Mazhab Syafi'i. Kita Bismillahirrahmanirrahim, kita baca bismillah. Raih. Walaupun ada mazhab tak baca. Ada orang ambil wudu, kan? Ambil wudu. Kita Syafi'i cukup dengan 3 helai. Tuan-tuan akan tengok ada orang dia macam ni, dia angkat macam tu kan, kat serban. Ada orang
Tuan-tuan jangan kata batal. Ni wudu apa ni? Sebenarnya itu mazhab. Jangan kata silap. Dia basuh kepala sambung dengan telinga. Pelik. Jangan pelik. Sebenarnya hang yang pelik. Tak tahu langsung. Dia kena tahu. Kita Syafi'i tak apa buat, tapi kita kena ra'i. Jangan buat bagi pelik, sebab orang tak semuanya pandai. Tak semua tuan-tuan ada ijazah dalam pendidikan agama. Yang datang ni tuan-tuan engineer pun ada. Yang datang ni tuan-tuan SPM pun ada, SRP pun ada, kan, PMR pun ada. Tak tahu, ada orang basic agama dia. Imam Syafi'i saya tengok, dia ambil wuduk macam tu kan. Ada orang tuan-tuan pergi Mekah bersentuh lelaki perempuan, tak batal. Ada kau dalam Imam Syafi'i ketika tawaf ambil wuduk secara Syafi'i tak batal, ketika tawaf saja. Ketika tawaf. Ketika tawaf betul. Tak kisah. Tapi kalau ambil Imam Syafi'i sentuh ketika tawaf batal pening. Sebab geng-geng Turki Bismillahirrahmanirrahim. Pam. Batal. Batal ambil wuduk. Kena 10 kali tawaf batal. Malah tawaf. Malah tawaf. Kita ambil qaul dalam mazhab Syafi'i. Kerana apa? Ada qaul mengatakan ambil ketika tawaf tak batal. Ambil Imam Hanafi syahwat, tapi cara wuduk dia berbeza. Imam Hanbali dia macam tu, basahkan telinga ni. Imam Hanbali cara wuduk berbeza. Maka kita tuan-tuan meraihkan tuan-tuan mazhab. Jangan bergaduh. Sebab tu bila sebut buat tahlil ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita buat tak di Melaka? Buat tak? Buatlah. Jangan datang-datang, tahlil lah boy, bid'ah. Pening tuan-tuan. Kita doa untuk orang yang mati, doa yang baik. Dalam tu ada anak yang soleh, betul tak? Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoa anak yang soleh. Ya Allah, amin. Dia tak pandai doa, dia mengadik engineering, dia doa apa? Amin lah. Pak Imam doa, ya Allah, Allahumma fillahu, ya Allah, amin. Tidakkah doa itu sampai kepada mak ayah dia? Sampai. Orang tak boleh bid'ah. Tahlil ada tak buat lain daripada ayat Quran? Kan saya sebut tahlil. Imam datang ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin sallallahu wasallamu alaihim wa alaihim ajma'in wa ila khususil ruh. Kan sebut nama Abdullah Khairi bin Haji Harun, sya'ulillah ala hazimiyah, sya'ulillah lahumul Fatihah. Semua ayat Quran betul tak? Semua baca Fatihah. Ada tak tahlil selain pada ayat Quran? Kata imam datang duduk-duduk, mayat dah mati, marilah kita. Mana ada? Semua ayat Quran ni tak? Afdalu zikri fa'alam anhu qala la ilaha illallah. Kita pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua zikir syahadatain. Kemudian apa? Wa tasdiqu bil qalbi. Ni tauhid ni, tasdiqu bil qalbi. Tasdiq apa? Menerima la ilaha illallah. Kita asyhadu an la ilaha illallah. Imam Syafi'i ni tasdik, tiada Tuhan yang disembah melainmu ya Allah. Bukan asyhadu an la ilaha illallah. Kunci kat mana dah? Bukan macam tu. Asyhadu, kena tengok ni, sunat tengok. Asyhadu an la ilaha illallah. Dapat pahala. Ni, tuan-tuan tengok tak? Tuan-tuan tengok hak kawan punya. Imam Hanafi dia buat macam mana? Asyhadu an la ilaha illallah. Dia akan goyang. Tuan tengok Imam Hanafi kan, orang yang datang daripada Bangladesh, Pakistan. Kita duduk sini jangan buat macam tu. Jangan, tuan-tuan jangan pula baru pergi keluar tabligh asyhadu an la ilaha illallah. Orang sebelah duduk tengok. Ganggu. Tak percaya saja Aisyah kita buat, tengok asyhadu an la ilaha illallah. Semua raihkan isi asyhadu an la ilaha illallah, sunat tengok. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, turun. Ni tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan wal amalu bil jawarih. Kena buat ibadat. Itu namanya apa tuan-tuan? Itu iman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa ma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata Arab Badawi, aku telah beriman. Nabi kata kat dia, kamu sebenarnya bukan lagi beriman, kamu Islam. Kerana iman tu belum masuk. Ni kena tasdik ni. Itu dia namanya tuan-tuan, hablum minallah, hubungan dengan Allah.
Ni tauhid ni. Sebab tu kita kena mengaji bab tauhid, nama akidah. Akidah tu apa? Ikatan kita dengan Tuhan. Allahu akbar, aku sembahmu ya Allah. Ni nak lahir ni, nak lebih khusyuk, nak bagi ikhlas. Tu hubungan kita dengan Tuhan. Sebab tu sebut tadi kan, bila sebut yang tu, maka kita ada takwa tadi. Ingat tak takwa? Takwa iqrar bil apa nama? Takwa al-khawf bil jalil wal amalu bil tanzil, al-isti'dad yaum ar-rahil, al-ridha walau biqalil, al-isti'dad yaum ar-rahil. Ni, bila kita dah ada hubungan dengan Allah, maka lahir takwa. Takwa tu al-khawf bil jalil, kita tidak takut kecuali Allah. Tetap Allah. Yang kedua apa? Wal amalu bit tanzil, kena beramal dengan Al-Quran. Maka bila sebutnya ni, ini hubungan kita dengan Allah. Bila hubungan kita dengan Allah, apa dia? Quran kena baca. Bila kata baca, semua orang boleh baca. Sebab tu kita ni tuan-tuan disebut khairul ummah, sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat bukan kerana kita hebat baca Quran. Sebaik-baik umat bukan kerana solat banyak. Kalau solat banyak, Nabi Nuh umur 950 tahun, lagi panjang umurnya, lagi banyak ibadat. Tapi kerana apa kita ni khairul ummah, sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana ada orang yang seru makruf, cegah munkar. Siapa seru makruf? Bukan semua orang boleh buat. Ustaz boleh seru yang makruf, nak cegah munkar tak ada. Tapi kita ada yang berhormat kita, yang ada jawatan, boleh cegah munkar. Bukan senang tuan-tuan, orang yang ada kuasa. Sebab tu nak hebat tuan-tuan, mesti ada ni khairul ummah, ta'muruna bil ma'ruf, suruh yang makruf. Tuan-tuan, saya suruh semayang, tuan-tuan tak semayang, saya boleh ambil tindakan tak? Tak boleh. Tapi jawatan kuasa boleh. Jawatan kuasa masjid, dia orang bincang, ni ada ni kampung apa ni? Lendu ni ada berapa orang tak datang ni. Buat mesyuarat jawatan kuasa. Macam mana kita nak buat? Pengurusi kata, kita ambil tindakan, buat surat dulu. Ini nama dia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kena cegah. Buat surat dulu, tak datang Jumaat depan, jaga, hantar. Kita kena seru saja, suruh semayang, tak nak datang, kita kena ambil tindakan, suruh dulu. Tak datang juga, surat kedua, amaran kedua, kalau tak nak datang juga, jaga. Bila mati apa kenuri, kami tak akan pergi. Dia akan datang. Kenuri tak datang, macam mana ni? Minggu lagi nak kenuri, datang. Kita tengok, datang dah, kita pakat pergi, lepas kenuri tak datang pula. Susah tuan-tuan masyarakat ni tuan. Ni kita kena cegah ni, ada kuasa ni yang boleh setakat itulah. Jangan kampung kita orang buat maksiat, siapa nak ambil tindakan? Tuan-tuan boleh ambil ke? Tuan-tuan pergi serbu, mati tuan-tuan. Jawatan kuasa masjid, mereka mesyuarat macam mana nak buat ni, report dekat JKK tak ambil tindakan, yang ada kuasa. Sebab tu hebat umat bukan kerana amalan solat dia, bukan kerana zikir dia, kerana ada khairul ummah ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sebab tu ingat, nak cegah ni, orang tu mestilah tuan-tuan, dia kena ada Quran di dada, dia ada hebat hubungan dengan Allah. Sebab tu disebut akhlak. Akhlak dengan Allah macam mana? Tu yang kita sembahyang tu. Akhlak sembahyang, Allahu akbar, ya Allah, aku serah denganmu ya Allah. Tu yang kita sembahyang, kita surrender. Allah, surrender kan? Tuan-tuan angkat ni masuk apa? Surrender kan? Tuan-tuan kalah kan? Kalah. Ni kita serah habis ni. Allah, tak ada apalah ya Allah. Habis. Lepas tu hebat kita letak dahi ni paling tinggi tuan-tuan. Ni dekat bawah. Tak bawah. Semua kita letak bawah paling tinggi. Punggung kita tu naik di atas. Punggung tu apa? Tai duduk di atas. Tak menunjuk kata, dahi kamu hebat, tai duduk di atas. Apa ada? Surrender ya? Ni surrender ni. Allah, apalah ya Allah. Tapi kita angkat takbir, kita duk bawa lagi tuan-tuan, aku hebat. Hebat apa bang? Allahu akbar, tak ada apa bang. Mati esok, ni tangan ni macam ni ya. Orang mandi, sambil mandi dia orang tengok. Dulu lagak tu. Hari ni dia jentik hidung. Apa tak ada. Bang, habis semua. Angkat tangan. Allahu akbar. Tak. Nak letak sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Tak nak letak pun boleh. Itu mazhab. Jangan duk bergaduh. Ini tuan-tuan pergi Mekah. Allah. Di Mekah banyak kita ra'i. Tapi di sini
tuan-tuan, Imam Syafi'i. Letak di sini, tekan sikit. Ra'i. Jangan duk pula datang sini, saya mengaji dekat Morocco, Allahu Akbar, letak. Orang pandang. Tambah-tambah tuan-tuan jadi imam. Allahu Akbar. Apa imam tak kiam? Dia jadi apa? Jadi isu. Jangan ra'i. Kita buat ketika tarawih. Tarawih kita buat apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Makmum kata apa? Sallallahu wasallam alaihi. Kan? Member tak pernah datang, duduk di belakang. Apa tu? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad alaihi. Orang tanya kata apa? Yang penting sebut. Haram tak betul tuan-tuan. Ra'i. Kenapa ra'i? Ini saya sebut saya ni. Walau di mana tempat. Kerana apa? Kita sembahyang tarawih ada selawat. Kerana apa? Man salla alayya salatan sallallahu biha alaiha ashra. Barang siapa selawat kepada Nabi sekali, Allah malaikat selawat 10. Orang Melayu tuan-tuan beza dengan orang Arab. Orang Arab di Madinah, mereka dulu sembahyang tarawih, mereka rehat baca Quran. Orang Arab baca Quran lancar. Alhamdulillahilladzi lancar. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Cuba bayang kalau kita buat di Malaysia. Buat dekat kampung lendu ke lundu? Lendu. Semayang 2 rakaat tarawih, semua baca Quran. Orang Melayu baca Quran. Qolak tengah jam. Bila dah habis semayang tarawih? Tu yang ulama buat selawat. Daripada baca Quran buat selawat. Ataupun di Mekah dulu semayang tarawih 2 rakaat, mereka tawaf. Kita nak tawaf apa? Tak ada tempat. Kita buat selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Tidakkah dapat pahala? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat paling sempurna macam ustaz kita selawat tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa sallam, wa barik wa sallim, tu kaedah tu kena sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa barik wa sallim. Jangan silap tuan-tuan, silap. Macam kita doa lah, Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Tu kaedah tu kena bagi betul. Banyak kita Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ikut suka dia. Dia tukar jamak seorang, pondan, semua campur sekali. Kaedah betul, Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu seorang. Kalau jadi imam, Rabbighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Tu kena mengaji. Sebab tu jadi imam jaga tuan-tuan. Kalau doa silap makmum bukan calon orang. Kadang yang belakang tu ustaz bodoh. Dia dengar Allahumma rabbana. Kalau tak reti senang, Allahumma jannibna syaitan ma razaqtana. Tak ada doa apa? Doa junub. Tuan-tuan, tak pernah doa lah. Tak faham ni macam tak pernah doa dah Ustaz. Tu yang anak keluar bunyi tak bunyi bunyi. Sebab apa? Terekam macam rimau. Cuba doa tu yang anak keluar ni doa. Kalau tak tahu sangat doa macam mana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lah itu selesai tu. Bukan doa makan tu. Umum. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tapi makmum kata, imam doa makan, doa solat. Sebenarnya boleh tuan-tuan. Tak ada masalah. Tuan-tuan, kalau tak boleh sangat, Allahumma rabbana. Allah. Bunyi awal dengan akhir ya tuan-tuan. Yang tu orang tak tahu apa. Tak tahu sangat, layu lah. Mula-mula apa? Mesti dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Ataupun tuan-tuan mula dengan Alhamdulillah pun boleh juga. Alhamdulillah dulu, kemudian selawat. Yang dia Melayu lah. Mula-mula Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in, ataupun Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah khairul amin wa ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melayu lah. Ya Allah, aku jadi imam ya Allah, but for first time ya Allah. Aku tak pandai doa ya Allah. Mereka dengar ya Allah, mesti dia berkutuk aku ya Allah. Tapi aku tahan ya Allah. Ampunlah dosaku dan orang yang kutuk ya Allah. Pahala tak? Pahala. Apa susahnya tuan-tuan? Ni kita Allah jadikan susah tuan-tuan. Sebab tu wahai tuan-tuan, kena belajar ilmu. Sebab tu al-khawf bil jali wal amalu bil ar-ridha walau bi khalil. Ar-ridha bi khalil ni nak lahirkan takwa. Ni kita ada akhlak. Akhlak apa? Ridha dengan apa yang Tuhan bagi walau sedikit. Ni namanya bahagia. Bahagia bukan duit banyak. Bahagia bukan kereta besar. Bahagia bukan isteri cantik. Bahagia bukan suami handsome. Saya duk sebut selalu, Kak, bahagia bukan suami handsome. Masa kahwin memang handsome. Kan masa kahwin tu naik motor dua-dua dalam raga motor. Ni sekarang ni dah 40 tahun kahwin, agak-agak dalam raga tak? Datang ni masjid, isteri duduk dekat belakang. Belum sempat break, dia break dulu. Tapi Kak bahagia dah, abang bahagia dah, tetap bahagia. Kerana apa bahagia? Kerana abang redha apa Tuhan bagi. Kita redha lah nak buat macam mana ya Allah. Itulah yang ada pun. Dulu boleh peluk, sekarang alhamdulillah tak boleh peluk. Jangan susah hati. Kalau tuan-tuan ada isteri gemuk, tuan-tuan tak perlu pakai tilam. Senang tuan-tuan. Redha bang, bahagia. Wahai Kak, masa kahwin dulu suami handsome tak? Misai ni tersusun rapi. Sekarang 40 tahun, bulu hidung dengan misai mana satu tak tahu. Mana satu bulu hidung? Dua-dua sama tuan-tuan. Minum air Nabi tuan-tuan, dia minum. Khadijah ambil, tengok bekas, dia minum. Agak-agak kakak boleh buat tak? Suami minum, bulu hidung masuk tuan-tuan. Nah. Tengok terlalu. Tapi Kak reda tak? Kak reda, bahagia. Bahagia ni bukan rumah besar, bukan isteri handsome, isteri cantik, bukan suami handsome, bukan anak ramai. Ada di kalangan kita tak ada anak. Kita redha apa Tuhan bagi, bahagia. Bahagia kita. Rumah tak besar mana pun, ada 2 bilik lah, tapi boleh hidup sampai 40 tahun. Kerana apa? Kita redha. Tu namanya takwa. Wahai kakak abang, redhalah apa Tuhan bagi. Hidup ini sementara aja, sampai masa Tuhan ambil nyawa. Sebab tu saya ingat sangat-sangatlah, kalaulah saya nak mati sekarang 51 dah. Bukan muda saya, 51 umur saya. Nampak muda? Ada cucu lah. 51 tuan-tuan, saya mula berdakwah ni ketika umur 20. 30 tahun dah tuan-tuan. Macam-macam ujian saya. Ujian macam-macam. Orang tikam tayar kereta saya, orang nak tumbuk cekak baju, orang saya baca khutbah, orang angkat tangan, orang tukar saya ke Pulau Ketam, orang hina saya, kutuk dalam Facebook. 30 tahun asam garam. Ketika umur 20 saya mula berceramah. Sampai sekarang ni 31 tahun dah tuan-tuan. Ada yang tak suka saya, sekarang suka. Dulu semua tak suka saya, sekarang dah banyak suka dah tuan-tuan. Sebab penyatuan ummah. Alhamdulillah tuan-tuan. Bagus jugalah tuan-tuan, dia orang kalah 60 tahun pada muka. Baru ada keinsapan. Tidak tak insaf lagi kita orang Melayu kita ni. Sekarang baru ada penyatuan kan. Kita dulu tuan-tuan, kita tak kira mana barang kita beli. Sekarang baru kita fikir bahawa kita nak support barang orang Islam, bukan orang Melayu, orang Islam. Tuan-tuan pergi Tesco sekarang tuan-tuan, kita pergi apa? Beli tengok barang makanan, cari yang Islam. Ini ada telefon, ustaz ni saya nak cari ni, apa dah ni? Tak jumpa halal lah. Saya kata beli apa tu? Skru. Skru nak cari halal macam mana ada? Awak bengong betul tu. Skru tak apa lah. Ni yang halal cari orang Islam punya. Tengok minyak halal kan? Cari yang orang Islam punya, tengok orang Islam. Nah, di Melaka ni alhamdulillah ada minyak apa? Tuan-tuan pun tak tahu. Dia orang tak tahu ni. Teruk betul orang Melaka ni. Lah bau kau. Orang Melaka ni kena maki dulu. Tuan-tuan tahu tak minyak di Melaka ni famous seluruh Malaysia? Tahu tak minyak apa? Lesung. Tuan-tuan beli tak? Support bang barangan orang Islam. Lesung. Tuan-tuan tak pernah beli apa?
Habis tu habis. Buat macam mana tuan-tuan? Ada lah sekarang ada Said tu orang Islam punya, orang balik pulau. Said ada lagi minyak apa? Alif. Saya pergi Maidin, saya pergi beli minyak yang Islam punya pegang. Alif. Ada orang pergi ambil minyak yang bukan Neptune nama dia. Semua pekat tengok. Dia jadi serba salah. Nak beli tak beli, nak beli tak beli. Sebab harga dia beza. Alif RM18, tu RM12, 10 sen. Dia nak ambil yang mana? Dia letak, dia pergi ambil yang mahal. Saya kata, abang bagus bang. Saya kata, kenapa? Abang beli yang orang Islam, dia akan keluar zakat. Dia akan datang masjid, masuk dalam tabung masjid. Yang bukan Islam, jangan jamin masuk dalam tabung masjid untuk bantu anak yatim, orang miskin. Sebab tu alhamdulillah kesedaran yang ada ini bagus tuan-tuan. Barulah kita nampak bahawa umat Islam ni ada satu akidah je. Kita baca Quran yang sama. Quran sama tuan-tuan. Ada tak beza tuan-tuan baca? Saya alhamdulillahirabbil alamin. Semua sama baca kan? Mungkin lagu berbeza. Ada alhamdulillahirabbil alamin. Sama tak? Quran yang sama. Cuma sebut ya, gigi tak ada. Alhamdulillah. Sama aja, macam azan semua sama. Allahu akbar, Allahu akbar. Sama dah. Cuma lagu berbeza. Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar. Beza tak? Lagu berbeza. Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar. Beza. Ada orang Allahu akbar, Allahu akbar. Lagu berbeza. Yang tu memang nak mau dia nak panggil tak panggil pun tak tahulah. Sepatutnya azan Allahu akbar, Allahu akbar. Dia Allahu akbar, Allahu akbar. Dia maksud dia apa? Datang, tak datang pun tak apa. Itu masalah kita tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ar-ridha walau bi khalil. Bersyukurlah apa yang Tuhan bagi. InsyaAllah kita akan rasa bahagia. Bahagia bang, tuan-tuan duduk dalam masjid ni, tuan-tuan rasa syukur tak? Sebenarnya panas kan? Tak panas ya? Memang tuan-tuan orang yang beriman. Aku panas tuan-tuan. Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan alhamdulillah redha tuan-tuan. Tuan-tuan bahagia. Macam pergi umrahan saya. Saya kata hotel kita 300 meter. Tak beritahu kata dekat. Dia orang kata ustaz, jauh pun tak apa. Jalan jauh dapat pahala. Sampai-sampai saya bagi sofah tower. Tak ada sofah tower. Turun Masjid Haram. Sampai alhamdulillah. Dia semua angkat tangan tu. Untungnya depan Kaabah. Tak untungnya ramai tak turun. Semayang dalam hotel. Saya kata, subuh ni kenapa tak turun? Ustaz, dah nampak Kaabah ustaz. Duduk atas hotel. Allah akbar. Orang ajar ni tuan-tuan. Kita paling dekat, ingat senang turun, tak turun juga. Last sekali saya buat 300 meter. Saya kata, tuan-tuan tengok, kita jauh jalan dapat pahala. Memanglah dapat pahala ustaz. Cuba ustaz tengok kami jalan. Mula-mula jalan 3 hari, penguin. Saya kata penguin pun tak apa, banyak pahala. Kepala otak hang dia kata. Please lutut terlarat dah tu ustaz. Ambil hotel jauh. Ambil jauh pun tak syukur juga. Tapi bila kita syukur, kita reda, bahagia tak? Ada orang tuan-tuan duduk jauh 100 km, tapi dia bersyukur. Dia balik, dia rasa puas. Macam tentulah tuan-tuan dengan suami isteri ni. Bang, syukur banyak-banyak bang. Tuhan bagi kita hidup ni sampai 40 tahun, 50 tahun. Sebab tu saya dah 51. Saya doa sangat kalau saya nak mati, biar mati atas saya tempat saya mengajar. Ni mati tengah duk mengajar ni, mati. Tuan-tuan sebutlah amin. Amboi, semangat tuan-tuan. Jangan sekarang. Semangat, amin. Doa sangat, mati banget. Bukan macam tu. Bagi saya hidup lagi tuan-tuan. Lepas PRU 15 insya-Allah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, ni kita nak reda. Bahagia kita akan rasa kebahagiaan tuan-tuan. Ada orang tak ada mak ayah, dia reda, bahagia. Ada orang tuan-tuan hidup tak ada mak ayah, tapi dia reda. Nak buat macam mana? Kan bapa ayah. Ada orang tuan-tuan dia dapat anak dia Tuhan uji cacat dan sebagainya. Bang reda. Saya bawa baru ni umrah tuan-tuan, ada seorang ni pasangan muda, dia dapat anak tuan-tuan, anak dia nak lahir disedut. Bila sedut tuan-tuan, rosak ni otak ni, akhirnya cacat seumur hidup. Dia bela anak tu tuan-tuan sampai umur 2 tahun.
Mak mertua dia tak nak terima anak, tak nak tengok, tak nak terima cucu. Mak mentua tu. Akhir-akhirnya tuan-tuan, anak dia mati. Bila mati tuan-tuan, dia orang saman doktor. Saman-saman dapat 3.2 juta. Anak ni bagus, bawa mak mentua ni pergi. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, sentuhan kalbu Ustaz Abdullah Khairi, ada pasangan yang menangis. Saya sentuh di atas tu, menangis tuan-tuan. Saya kata, makcik, redalah, bahagia makcik. Ni anak makcik rupanya tak cakap lagi masa pergi tu. Di situlah tuan-tuan, anak ni hulurkan tangan, dia pegang, mak, maafkan saya mak. Mak ni pun menangis tuan-tuan, dia peluk, saya mainkan perasaan. Dia kata apa? Alhamdulillah Ustaz, hari itulah saya bercakap dengan mak saya. Saya kata apa? Ni Tuhan reda, dia reda ni bela 2 tahun tuan-tuan. Allah bagi tuan-tuan 2.1 juta. Sebab 1.1 juta lawyer ambil. 2.1 juta. Kaya. Kerana apa? Kerana anak ni. Dia reda Tuhan bagi tu, akhirnya anak tu mati, Allah bagi kaya. Bang, Allah nak angkat senang, Allah nak jatuh pun senang. Jangan kata kita duduk di atas tak jatuh. Naik boleh, jatuh lagi senang. Kita naik atas ni tuan-tuan, nampak tak jatuh kan? Tapi nak jatuh lagi senang. Orang tolak ya. Ni saya duduk ni, nampak macam tak jatuh kan? Itu apa, pengusi belakang tarik, boom jatuh tuan. Sebab tu tuan-tuan, redalah walau biqalil. Al-isti'dad yaumur rahil, berbekallah sampai hari yang rehlah. Berbekal. Kita kena berbekal sebagai takwa kita. Solat kita dulu, angkat takbir, Allahu akbar, alhamdulillah. Khusyuk tak? Tak khusyuk. Kena konsentrate dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Mengasihani. Bagi faham makna. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ni kena bagi faham. Kalau dulu 40 semayang tak faham tak apa. Ni dah 50 dah bang. Upgrade ya solat. Upgrade. Ni solat ni Allahu akbar. Allah, dulu tak khusyuk, sekarang dah bagi khusyuk. Dah 60 dah. Bila nak tunggu? Bang, kawan saya bawa kereta duduk bersembang dengan isteri. Ni kita nak makan apa? Kereta depan kita makan, sambil bawa kereta. Kereta. Isteri nasib pandai, dia pandai juga, dia pegang, dia bawa. Masuk dalam bendang, dalam sawah. Akhirnya mati di tengah bendang. Sambil duduk bersembang ni, Allah ambil tak kira waktu dan masa. Bang, berbekal bang. Ni saya sebut ni tuan-tuan, jangan lupa bang, kalau boleh sebelum tidur jangan tinggal 2 solat ini. Lepas solat Isya, kalau malas nak sangat, buat sekarang lepas Isya. Apa dia? Solat sunat taubat. Jangan tinggal bang, kita dah 50 dah. Lepas solat sunat taubat, tutup dengan witir 1 rakaat pun jadi. Kalau malas sangat, sebelum nak tidur dah malas sangat dah, lepas solat Isya ni, buat siap-siap solat sunat taubat 2 rakaat. Kemudian ganti, tambah dengan witir 1 rakaat. Buat bang, jangan tinggal. Ni kita dah sampai masa dah. Ada yang 60, 70, tak buat lagi bang. Semayang tak khusyuk, Allahu akbar, boleh duk pegang. Tadi rokok letak kat mana ada? Ada. Dalam semayang ingat rokok. Ada yang teruk ingat kunci. Kereta kunci tak kunci? Lupa Ada kawan saya ustaz balik Mesir, jadi imam, baca sedap. Kok dia bunyi kok tu, kolah-kolah tu, kita kok sedap. Tengah baca ingat kereta tak kunci. Dia nak sambung tu, dia senyap. Rupanya kereta dia baru beli, tak kunci. Dia masuk dalam poket. Tot. Kami duduk belakang. Lah, Pak Imam kunci kereta. 60 dah bang. Bang, 60 dah kita. 50 dah. Bang, bagi khusyuk. Allahu akbar. Aku semahyang ya Allah, jangan ganggu aku wahai syaitan laknatullah. Ni, bagi khusyuk. Tarik. Sebab kata Datuk Dr. Harundin, bila bersemahyang ni macam naik batas bendang. Batas bendang tahu tak batas bendang? Yang ada batas tu, pematangan disebut. Naik, dia akan jatuh. Sebab licin. Bila jatuh, naik semula. Semahyang macam tu. Solat, orang biasa dia jatuh. Dia pergi. Kunci kat mana? Kunci apa? Semayang kena tarik balik. Jangan kunci. Dia akan otomatik Fatihah, rokok, i'tidal, last habis dah semayang. Tak mau. Ni 50 dah bang.
Konsentrate. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang yang faham makna iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, hanya dikau yang kami sembah, dikau yang kami minta tolong. Dia akan minta dalam hati dia, aku nak minta tolong ya Allah. Lintas. Tuan-tuan, dalam tu sembahyang tu tuan-tuan ada doa, ada zikir, ada selawat. Ni iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, doa tu. Hanya dikau yang kami sembah, dikau minta tolong. Apa nak minta tolong? Ya Allah, aku bergaduh dengan suamiku ya Allah. Tolong ya Allah. Doa. Ni kita sebenarnya sembahyang tak elok. Sembahyang masalah tu yang ada masalah yang lain. Bang, sembahyang khusyuk rokok. Sami Allahu liman hamidah, jaga elok. Asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan akan rasa kepuasan. Puas sembahyang, tuan-tuan akan rasa hebat dalam hidup. Berbekal bang, sembahyang jaga elok. Satu lagi ibadat yang paling mudah, tuan-tuan tak perlu ada wudu. Sembahyang kena ada wudu. Tuan-tuan kadang-kadang kan, siapa yang pergi ke Morocco, tuan-tuan akan tengok orang Morocco dia bawa batu tuan-tuan, dia orang akan tayamum dengan batu. Tayamum mereka tangannya. Imam Hanbali tayamum. Kita tengok dia kata tak sah. Sebenarnya ada kaul. Mereka katakan bahawa batu itu di antara tanah. Kalau kita tuan-tuan pakai debu, betul tak? Tayamum. Oh, macam apa? Macam silat. Tayamum. Mudah tak tayamum? Itu kena mengaji. Tapi kalau ikut tuan-tuan di Morocco, dia ambil Imam Maliki. Tayamum dengan batu. Sini ya, depa tak sampai sini. Itu sah. Sebab kena mengaji mazhab. Tapi kita janganlah bawa ke sini batu buat macam tu. Penin kita tuan-tuan. Kita tayamum tetap dengan debu. Debu macam mana? Ni debu ni. Boleh tu. Ya tu. Ni debu ni. Boleh. Bukan tampak nyamuk, debu oi. Debu. Boleh tu. Tak boleh tayamum tuan-tuan. Sembahyang tetap pada sembahyang. Nak buat macam mana? Tak boleh ambil wudu dah. Sembahyang tetap sembahyang. Allah kira walaupun tak ada wudu. Sebab tu kena mengaji. Tuan saya tak boleh kena air, tayamum pun tak boleh. Nak buat macam mana? Solat kena solat. Tetap solat walaupun tak ada wudu. Sayang, buat macam mana? Tak ada wudu. Sedangkan secara sah solat mesti ada wudu. Betul tak? Nak ada wudu mesti ada air. Tapi tak boleh kena air, tak boleh kena debu. Nak buat macam mana? Kena sembahyang juga walau tak ada wudu. Sayang, Allah Akbar. Nak sembahyang macam mana? Tak boleh berdiri, duduk. Duduk macam ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Nak sujud tak boleh. Allah. Sujud ada tu, kan? Jangan pula dah tak boleh nak turun juga. Tuan-tuan turun, kaki tak boleh bengkok. Tuan-tuan turun, kaki ke belakang. Orang belakang nak sujud macam mana? Sujud atas kaki tuan-tuan. Tu kena mengaji. Tak boleh duduk macam ni, duduk macam ustaz, duduk bersila. Tapi kalau duduk bersila, duduk jauh, duduk ujung. Orang yang duduk atas bangku kena ambil posisi jauh. Macam pakcik kita kan, duduk jauh. Duduk sebab ganggu. Kalau duduk bersila, duduk jauh. Jangan jadi imam lah. Allahu Akbar. Pak imam ni rokok ke sujud ni? Pening kan? Tu kena mengaji. Duduk. Jadi macam mana? Tak boleh duduk. Kena solat juga walaupun berbaring. Baring macam ni, kiblat. Tapi kalau baring, jangan datang masjid. Tengok semua baring. Dengan Pak Imam pun baring juga. Semua lena. Kalau baring, sembahyang di rumah. Tak boleh baring, sembahyang melentang. Kiblat, angkat kepala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Kena sembahyang juga. Tak boleh tuan-tuan dengan melentang. Kena guna isyarat mata. Kena sembahyang tu. Mata. Anak kena duduk sebelah. Ayah, maghrib ni saya dah ambil wudu. Ayah, angkat takbir. Kita Allahu Akbar, bapak kita. Dengan mata. Anak kena sebut.
Bismillahirrahmanirrahim. Anak baca Fatihah untuk ayah ni. Jadi ayah ikutlah. Ayah rokok, Allahu Akbar. Ayah tadi 2 kali jam. Ayah i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Ayah 3 kali. Ayah sujud, kena bagi tahu Allah. Ayah pun ayah lena pula ayah. Tak tegur dia, lena kena tegur. Tu cara anak dia. Tapi kalau ayah dengan mata pun tak boleh lah. Tuan-tuan jangan buat apa. Tuan-tuan angkat dia, letak di sini. Lepas tu tuan-tuan telefon lah, Pak Imam dah ready. Jadi saya dengan Pak Imam datang, angkat takbir, Allahu Akbar. Tak ada rokok dah. Rokok tak ada. Pertama baca Fatihah, Allahu Akbar, selawat. Jangan tuan-tuan bilang Allahu Akbar, Allah rokok. Kenapa rokok? Bapak mertua saya kena hormat lebih. Tak boleh. Itu solat jenazah nama dia. Kan? Allahu Akbar. Sebab tu wahai tuan-tuan yang ada ni, solat jaga dah. Jangan tinggal solat jenazah. Siapa solat jenazah, satu solat jenazah sebesar bukit Uhud, 1 khirat. Siapa iring jenazah dapat 2 khirat. Dia tuan-tuan, jangan tinggal. Kalau boleh ada solat jenazah, tuan-tuan, Allahu Akbar, solat simple saja. Bismillah, Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar. Laki ke perempuan ni tak tahu, Allahumma ighfir lahum warhamhum, senang. Allahumma la tahrimna ajrahum, tak tahu doa, tak payah. Assalamualaikum warahmatullahi. Di Mekah dia akan sebut as-salatu 'alal maitati yarhamkumullah. Tuan-tuan tahu tak lelaki perempuan? Kadang dia sebut as-salatu 'alal amwat watif yarhamkumullah. Kita tahu tak? Banyak orang Melayu pergi Mekah tak solat jenazah, rugi sebesar bukit Uhud. Sembahyanglah Allahu Akbar, bismillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh fil alamin innaka hamidul majid. Kalau tak boleh Allahumma salli Allah. Laki perempuan tak tahu, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Kalau lelaki Allahumma ighfir lahu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha. Kalau pondat Allahumma ighfir lahu. Tuan-tuan try buat macam tu tengok. Mayat tu bangun, solat semula. Nampak tuan-tuan nak lena merapu. Ceramah kalau betul ilmu, lena tuan-tuan. Teruk betul orang Melaka ni. Hei tuan-tuan, dia kena buat juga. Bagi lawak sikit. Boleh lawak ha? Tak lawak lena tu 9 suku lah tuan-tuan tu. Main dengan ni. Kalau tidak mula buat lawak sikit. Betul nampak. Teruk betul lah. Jadi tuan-tuan dia kasih, nampak tak? Kita berbekal lah ni. Bekal yang paling bagus, zikrullah, paling mudah. Tak perlu wuduk, tak perlu berdiri, tak perlu tidur, tak perlu buat apa, duduk aja. Zikrullah, la ilaha illallah. Nah, ni tuan-tuan duk dengar ceramah saya ni, hati main lah. Apa zikir dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Main. Kami dengar khutbah, tuan-tuan dengar khutbah kan, alhamdulillah, khatib sebut, tuan-tuan main apa? Main lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dapat pahala. Ini khatib baca khutbah tak tahu lah sekarang ni. Dulu teruk. Dulu baca khutbah, alhamdulillah, ittaqallah. Dalam hati, tuan-tuan nak tidur, aku allowance jalan, lena semua. Saya ingat zaman saya 80-an tu, khatib tu dia baca 4 tajuk lah. Tajuk tu ada 4 lah. Dia letak siap-siap. Pertama, Ma'al Hijrah. Lepas Ma'al Hijrah apa? Maulud Nabi. Lepas Maulud Nabi, Isra' Mi'raj. Lepas Isra' Mi'raj, 2 raya. 5 raya puasa, raya haji. Kira kalau dia naik tu, bulan tu kalau Maulud Nabi, dia baca yang tu lah. Maulud Nabi ya. Kami naik Maulud Nabi. Tahu dah. Kalau kena bulan seterusnya, kena apa? Kena Isra' Mi'raj. Dia ulang yang tu lah. Sampai semua ni orang kampung boleh hafal. Isra' Mi'raj. Ada orang muda bengang. Dia orang datang awal pukul 11, dia orang curi kitab tu. Dia ambil kitab tu, dia orang bawa sorok. Dia orang letak yang majlis agama Islam lah. Dia naik-naik, lepas ittaqullah, lepas innallah tu naik-naik. Mana kitab aku ni? Allahu Akbar, kitab tak ada. Tapi orang muda ni dia pandai lah, dia tahu takut tak ada nanti kitab susah. Dia letak juga yang majlis agama. Jadi dia tengok tulis Jawi, boleh baca.
Dia pun buka tak pernah tengok, baca terus alhamdulillah. Lepas tu ittaqullah, lepas ittaqullah apa semua? Tajuk khutbah saya, penyalahgunaan dadah. Yang bawah Pak Imam baca, tag kita punya. Mau hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Semua bakal tajuk baru, iaitu Harawau Amzah Yanun. Apa ni? Dia hentam dia kata, dia orang bukan tahu. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara, iaitu heroin, morfin, kokain. Yang bawah tu, weh, dadah baru. Rupanya Harawau Amzah Yanun, heroin. Dia tak pernah baca heroin, morfin, kokain. Rupanya kokin jadi kokain. Yang bawah tu duk ada seorang tu dia gelak, pakai gelak habis. Hari tu Ma'lin dengan Yaakob lingkup terus. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi, kadang-kadang ni kita tak tahulah kan, kita nak sampai risalah ni, kalau tak buat lawak dia lena, buat lawak dia orang marah kita kan. Kadang-kadang dia orang balik-balik, ustaz tu ceramah apa tak tahu, dia gelak ya. Apa dapat? Aku dapat heroin, morfin, kokain. Jam tuan-tuan. Sehingga akan benar tuan-tuan di Pendang ni, Majlis Agama Islam jemput ni mahasiswa, pelajar-pelajar fakulti pengajian Islam. Pergilah, dia orang bagilah tag Pak Imam tu, dia baca. Alhamdulillah, hari ini kita menerima kunjungan daripada Universiti Islam Antarabangsa. Dia nak meraih kitab tu, iaitu daripada Paku lantai pengajian Islam. Paku lantai rupanya fakulti. Kan fakulti tulis Jawi jadi paku lantai. Teruk tuan-tuan. Macam mana kita nak islahkan orang Islam dia bagi faham, sedangkan khutbah tu penting. Tuan-tuan, ni kampung kita sekarang ini tuan-tuan didatangi oleh penyamun-penyamun yang masuk rumah kita tanpa ada penghuni. Mereka mengambil barang-barang di rumah kita. Bagaimana tindakan kita? Ini pentingnya khutbah. Ini kita tuan-tuan, alhamdulillah. Hari ini tuan-tuan kita baca, ingat kampung saya tu. Cerita pasal ni apa? Industri. Kita ada industri teknologi apa dia? Rupanya teknologi tuan-tuan. Nak sebut pun tak kerti. Ada satu tu imam saya ingat dia baca, naklah kita tuan-tuan ke metod dalam memperjuangkan Islam. Ke metod, rupanya committed. Ke metod, tak minta wauta. Bahasa Inggeris, committed. Ke metod. Semua ke metod. Tak tahu tuan. Sebab tu tuan-tuan ni kita kena ni tuan. Zikir sambil tuan-tuan dengar tuan. La ilaha illallah, subhanallah, makcik bagi biasa. Hati ni main. Zikrullah ni tak perlu tuan-tuan. Tak perlu ambil wudu. Tak perlu tuan-tuan tutup aurat. Duduk biasa, duduk macam ni. Kan duduk di rumah seorang-seorang. La ilah. Telanjang pun boleh. Sambil duduk tengok la ilah. Tak ada masalah. Tapi tuan-tuan jangan buatlah. Pelik pula la ilaha illallah lepas itu kan. Dah maksud dia apa? Zikir ibadat yang paling mudah. Zikrullah. Lagi paling mudah apa tuan-tuan? Selain pada zikrullah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, paling mudah ialah railah orang-orang di kalangan kita. Jangan ada sifat dengki. Kita sama-sama kita ni orang Melayu, kita ni sedih tuan. Buat restoran sebelah, dia bagi ni hantar ni sihir sebelah. Bubuh beras lah macam-macam nak bagi tutup. Bang, jangan bang. Rezeki bukan kita punya. Setiap ni ada rezeki dah. Kalau kita servis bagus, orang datang kedai kita. Ni kita tuan-tuan, Allah dengki. Saya ingat saya buka tuan-tuan kedai ni dekat ni Shah Alam. Shah Alam satu kedai saya tu, kafe UAK, jauh daripada penempatan orang lain. Dia orang datang malam-malam tuan-tuan, tabur beras kunyit. Tabur beras kunyit macam-macam. Pekerja saya pergi tuan-tuan balik pukul 12. Ni ada lembaga duduk ni atas tu, atas bangku. Dia tengok. Ustaz, lembaga. Saya pergi tuan-tuan, pergi lembaga semua. Duduk. Macam jin.
Kita pagar tuan-tuan. Akhirnya kedai tu tuan-tuan tak laku. Pernah sale tuan-tuan RM8.90. Orang pergi nampak tutup. Pergi duk tutup. Ustaz, tutup ke kedai ustaz? Saya kata tak, buka. Tapi nampak tutup. Nampak macam suram. Orang Melayu kita, ya Allah, kenapa macam ni? Kenapa tu ni? Tuan-tuan tengok orang yang bukan Islam. Dan mereka kalau kedai tayar semua kedai. Kita pergi kedai tayar 125, 55 ada tak? Oh tak ada. Kalau nak kedai sebelah, dia boleh bagi tahu kedai sebelah. Kita orang Melayu kita ada. Tak ada tahu. Kayak tak ada tahu. Kedai sebelah ada. Mampu saja tuan. Apa orang kita ni? Sedangkan kita akhlak tuan-tuan hebat tuan-tuan dengan Nabi SAW. Kenapa kita tak ambil itu? Tuan-tuan tengok orang bukan Islam tuan-tuan, kalau pergi gereja, saya pernah masuk gereja, kasut tersusun rapi. Ni kita orang Islam, kita cuba tengok kasut. Jangan tanya. Saya pernah pergi satu masjid tuan-tuan, kasut saya dia kebas. Saya kalau mana kasut saya? Tak apa ustaz ambil kasut saya. Dia bagi kasut dia yang paling murah daripada kasut saya. Saya pun tengok, tak ada yang mahal sikit. Ustaz yang ni pun kira okey lah ustaz. Bukan dia bagi kasut tu yang potong depan tu. Kan nak bagi tak hilang kan, yang orang potong tu. Jadi bila kaki keluar tu saya nak pakai pun tak berani tuan-tuan. Tu sampai macam tu. Mana akhlak Islam? Ni kita datang ni tak ada tutup. Apa salahnya kalau akhlak kita datang ni, nak hebat kita daripada rumah Allah ni. Kenapa kita boleh bersatu dengan satu kalimah Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kita tak beza mana parti, betul tak? Semua semua duduk. Ada tak beza parti? Ni boleh. Tak ada. Semua imam satu ya. Allah semua sama. Kenapa kita boleh bersatu dalam masjid dalam masa 10 minit? Tapi keluar kita tak ada penyatuan. Kasut kita sendiri tuan-tuan tak boleh susun. Kereta keluar tu, member keluar halang. Pam, woi! Allahu Akbar. Sedangkan semayang sebelah tadi keluar bergaduh. Woi, minda orang Islam bang, buka bang. Kenapa jiwa kita macam ni bang? Sedihlah bang. Tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, mari kembali ni pegang Islam. Khalik makhluk, ada akhlak di tengah. Akhlak ini membentuk. Dia ada hablum minallah wa hablum minan nas. Tak pisah hablum minallah kalau tak selesai hablum minan nas. Selesai dengan manusia. Sama-sama kita kalau ada bergaduh, sudah bang, salam cik, sudah cino, kosong-kosong. Ada bergaduh dengan mak pada sama-sama kita ni, bergaduh kerana tanah, bang, sudah bang. Ada bergaduh kerana apa? Kerana sekangkang kera. Saya pernah cerita tuan-tuan, dah ni 5 minit lagi habis. 9.30, kan janji 9.30. Saya janji ditepati yang dengan susah hati tuan-tuan. Saya tak kencin orangnya, saya tetap juga 9.30. 5 minit lagi tuan-tuan. Ada satu cerita tuan-tuan di Padang Serai. Saya cerita betul-betul, saya baca khutbah. Tuan-tuan, hari ini hari raya. Maaflah sesama kita. Allah ampun dosa kita kosong-kosong. Tetapi dengan makhluk kita tak boleh lepas. Kalau siapa dengan mak ayah, hari ini paling afdal minta maaf dengan mak ayah. Siapa dengan jiran, hari ini. Tuan-tuan, saya buat nada sayu tuan-tuan, cerita Nabi menangis satu masjid. Kita boleh nampak orang menangis sebab kita duduk di atas. Tuan-tuan tak nampak kan? Saya nampak ada yang menangis. Orang lelaki susah nak menangis. Bila nak menangis dia tahan. Kalau dia buat macam tu, nampak dia menangis. Tapi hinguih masuk dalam mulut dah hinguih. Hinguih mana boleh kontrol. Orang perempuan senang, cerita sayu yang menangis lah. Pergi Mekah orang perempuan paling senang. Kita buat nada sayu. Kadang tak menangis pun. Kita buat bukan cerita menangis, dia menangis. Kita mati kenapa menangis? Bukan menangis tadi. Yang tu paling teruk bagi ni. Ni orang lelaki susah. Kita cerita ni menangis. Kita nampak. Bila menangis tuan-tuan, saya kata sudah tuan-tuan, mari kita kembali seperti mana satu hari raya Syawal. Habis saya solat, orang datang nak salam. Satu saya tayang, satu layan. Tiba-tiba daripada belakang ada seorang anak muda, badan sado. Duk tengok saya. Nampak macam dia nak serang saya. Saya pun ready. Sedia untuk ditumbuk. Dia tumbuk saya, setumbuk balik. Kan? Dia pun tangan dua, saya pun tangan dua. Berasa macam itulah kan. Tiba-tiba dia datang. Saya nampak macam dia nak tumbuk saya. Muka macam ni, macam jebon tu, jebon. Saya pun ready lah. Sampai-sampai bukan dia tumbuk saya, bang, kakak. Dia pegang tangan saya, dia cium. Lepas tu dia peluk saya. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Saya kata kenapa? Ustaz, saya dah tak cakap dengan mak saya selama 16 tahun.
Saya kata, abang, kenapa abang? Kami bergaduh berkenaan dengan tanah. Faraid. Saya kata, abang, tanah boleh cari bang, mak tak ada ganti. Simple lah. Psikologi. Itu nama dia apa? Cia. Kan ada trademark tu kan. Mak tak ada ganti. Tanah boleh cari, mak tak ada ganti. Betul ustaz. Dia menangis. Dia angkat-angkat, hingwih penuh tempoh aku. Tu dia. Saya kata, abang balik bang, minta maaf dekat mak, minta maaf dengan ayah. Ada lagi tak mak ayah? Ada lagi. Saya pun lama dah tak balik ustaz, 16 tahun, tak tahu apa berlaku. Baliklah bang, ini hari raya, Allah ampun dosa kita, Allah ampun dosa mak ayah kita. Balik bang, balik. InsyaAllah ustaz, insyaAllah. Rupanya dia balik. Dia balik petang tu tuan-tuan. Seminggu lepas tu dia telefon, ustaz, alhamdulillah ustaz. Dia kata, alhamdulillah macam mana? Saya balik kereta sampai depan rumah ustaz. Mak saya tengok kereta saya, dia meluru keluar daripada rumah. Bukan dia halau. Belum sempat saya buka pintu, dia buka pintu saya. Dia tarik tangan saya ustaz, isteri saya sebelah. Dia peluk saya. Dia kata apa? Wahai anakku, kalau aku ada dosa dengan kamu, maafkan mak. Bukan saya minta maaf, mak minta maaf. Saya menangis ustaz, mak tak ada dosa dengan saya ada dosa dengan mak 16 tahun tak balik. Mak maafkan saya. Menangis mak saya. Rupanya ayah saya dah lumpuh. Saya tak balik lama, ayah dah lumpuh. Tengok saya balik, ayah pegang tungkat jalan juga. Depan pintu tak boleh jalan dah. Saya meluru dekat ayah. Saya pegang tungkat, saya letak tepi, saya peluk ayah. Belum sempat saya cakap, ayah saya cakap dalam keadaan gagap. Kenapa tak balik? Dia kata, aku dah maaf dah kamu 16 tahun dulu. Ustaz, paling bahagia hidup saya. Tiba-tiba mak saya peluk kami. 2 orang, 3 orang sekali. Mereka sebut dengan rangkap yang sama. Wahai anakku, kami dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Dia kata apa? Ustaz, hari paling bahagia bukan hari pertama saya dapat seorang isteri, bukan dapat anak, bukan dapat gaji, tapi hari paling bahagia bila mak dan ayah saya kata, wahai anakku, aku maafkan kamu 16 tahun dulu. Rupanya khutbah Jumaat membuka pintu hidayah manusia. Sebab tu bang, tak jadi ceramah. Hati manusia ni kena bagi elok. Kalau itu, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat kecuali hati yang bersih. Wahai orang Islam Melayu kita, cuci hati bang. Jangan dengki dah, sudahlah. Kalau ada di kalangan kita buka kedai, insya-Allah kedai dia esok maju, dia akan keluar zakat bantu orang lain. Kadang-kadang dia panggil kita pergi makan kenduri, betul tak? Macam malam ni kan, ada orang support kan? Daripada kedai mana? Tak ada. Masjid punya, teruk betul lah kedai kat sini tak ada support. Support lah tuan-tuan, pahala besar tu. Jadi saya ada kedai dekat cafe ni, kat Melaka ni. Tuan-tuan pergilah. Nama dia Cafe UAK dekat MITC tu. Ada kedai saya. Tuan-tuan sebut nama saya, 2 kali bayar. Kedai-kedai itulah tuan-tuan yang bantu Mahat Tafiz saya. Saya tak suka kutip derma. Orang yang makan tu tuan-tuan, ada 3 kedai bantu Mahat Tafiz saya. Saya seru sangat tuan-tuan orang Melaka ni, pergilah Mahat Tafiz saya di Pulau Pinang. Bukan saya punya, semuanya wakaf orang di atas pusat kecemerlangan Asy-Syafi'i, tanah atas sekolah. Bukan saya punya. Ada orang main isu tu kepentingan ustaz, saya tak ada kepentingan langsung. Bukan saya punya sekolah tu, saya pemegang amanah ya. Tapi alhamdulillah sekarang ni telah ada chalet, ada kolam renang, ada gelanggang badminton, futsal, ada kafe, ada kuda, ada archery, tempat memanah. Tuan-tuan boleh duduk di situ 300 orang sekaligus. Pergilah buat rombongan bantu sekolah saya. Ni kita nak macam tu tuan-tuan. Orang Melayu kita buang ni sifat-sifat atas elok ni sudah bang. Kembali bang kepada apa? Kepada Islam, kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi, kepada apa? Fatwa sahabah, ijma' ulama' dan qiyas. InsyaAllah kita hebat. Tuan-tuan, kita hebat semua ni. Kita hebat bukan kerana saya muda, kerana ada abang kita yang muda lagi. Tu adik kita nampak tu, pegang telefon daripada tadi, rakam semua aku. Bagus. Betul kah? Rakam semua kah? Betul ni? Hantar rakam, tombok je. Tengok ni. Ni ada abang pakcik kita, ada YB kita kan. Ni semua ni kita bersatu tuan-tuan kerana apa? Kerana agama, kerana Quran, kerana ijma' ulama', ada qiyas dan fatwa sahabah. Pegang elok, kita akan hebat tuan-tuan. Umat Islam di Malaysia 27 juta. Umat Islam Malaysia 27 juta. Orang bukan Islam 9 juta ya.
27 juta bang kita hebat, tapi kita tak nak gunakan kehebatan kita. InsyaAllah bangun semula, kembalilah kepada agama Allah, InsyaAllah kita akan jadi hebat. Setakat itu InsyaAllah ingat, Khaliq, ada makhluk tapi ada akhlak di tengah untuk membentuk kita jadi orang yang hebat. Wallahu alam. InsyaAllah yang baik ber Allah, yang lemah kelemahan kita, kelemahan saya. InsyaAllah kita ada jamuan. Itulah lepas ni ada jamuan. Makan apa tu? Kambing. Kambing tuan-tuan. Saya saja, tuan-tuan tak ada. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya.